Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam MG Flash 23 Julai bersama saya Kalis Kadir. Ketua Pemuda UMNO, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan beliau bukan mengampu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Sebaliknya, menghormati ahli Parlimen Pekan itu kerana banyak berjasa ketika menjadi Perdana Menteri. Melalui hantaran di Facebooknya, beliau menempelak mereka yang menuduhnya berbuat demikian. Tambah Dato' Ashraf Wajdi, apa yang dibuatnya selama ini adalah berdasarkan rasa hormat dan adab, walaupun Datuk Seri Najib telah jatuh tersungkur. Melalui hantaran yang sama, beliau turut mengucapkan selamat hari lahir kepada bekas Perdana Menteri yang menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-69 hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO sebuah bank yang bergelar Datuk bagi membantu siasatan. Kes menerima rasuah berjumlah lebih 24 juta ringgit. Sebagai balasan, meluluskan pinjaman lebih 294 juta ringgit yang dibuat sebuah syarikat tempatan. Lelaki berusia lingkungan 50-an merupakan suspek keempat yang ditahan selepas 3 individu termasuk seorang CEO wanita direman berkaitan kes sama pada 19 Julai lalu. Magistrate R. Prabhakaran telah membenarkan suspek direman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 25 Julai 2022 setelah pihak SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Di mahkamah sama, magistrate turut membenarkan seorang lagi suspek iaitu CEO wanita disambung reman selama 3 hari bermula hari ini. Manakala 2 lagi suspek dibebaskan dengan wang jaminan RM15,000 setiap seorang. Menurut sumber, bekas CEO lelaki berkenaan telah ditahan di rumahnya di Ipoh semalam, kira-kira jam 4 petang. Dalam pada itu, sumber sama berkata, setakat ini pasukan siasatan dikatakan telah berjaya mendapatkan kembali hampir keseluruhan wang berjumlah 24 juta ringgit, termasuk hasil sitaan wang serta aset. Walaupun kegiatan tersebut berlaku kira-kira 10 tahun lalu. Katanya difahamkan pihak SPRM telah membekukan sebanyak 22 akaun bank milik individu dan syarikat berjumlah kira-kira 6.3 juta ringgit yang dipercayai mempunyai kaitan dalam kes berkenaan. Kata sumber lagi, kesemua wang berjumlah 22.6 juta ringgit telah dibekukan untuk tindakan selanjutnya dan operasi ini masih giat dijalankan di sekitar Kuala Lumpur, Perak dan Sabah. 2 warga Myanmar ditahan polis kerana disyaki memecah masuk sebuah rumah dan menyamun di Taman Dagang Ampang pada Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, kedua-dua suspek etnik itu mengumpil jeriji pintu belakang rumah ketika ketiadaan penghuni. Menurutnya, pengadu yang merupakan pegawai bank dimaklumkan kenalan lama bahawa jeriji pintu belakang rumahnya dirosakkan dan dalam keadaan terbuka. Bertindak atas maklumat itu, pemilik bergegas pulang dan mendapati rumahnya dalam keadaan berselerak dalam insiden jam 3 petang pada Selasa lalu. Susulan itu, polis kemudian bertindak atas laporan pengadu dengan menangkap suspek berusia 22 dan 26 tahun yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Jelas beliau, suspek pertama mempunyai 1 rekod jenayah, manakala suspek kedua pula mempunyai 5 rekod jenayah lampau. Polis juga merampas beberapa barang kes lain, antaranya komponen penyaman udara dan alatan pecah rumah. Kesemua suspek direman selama 7 hari sehingga 28 Julai ini untuk siasatan lanjut. Susulan penahanan suspek berkenaan, polis berjaya menyelesaikan 5 kes di sekitar Ampang Jaya. 2 wanita mirip Zalina Azman yang ditemui sebelum ini, termasuk seorang di Jalan Haji Saleh Sentul di Ibu Negara sebelum ini, disahkan bukan bekas personaliti TV itu. Sebaliknya adalah orang gelandangan. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata,
Semakan cap jari di Jabatan Pendaftaran Negara JPN ke atas wanita yang ditemui pada Jumaat lalu mendapati wanita itu berasal dari Pahang. Selain itu, pengecaman juga dilakukan ahli keluarga Zalina juga mendapati keputusan negatif. Asisten Komisioner Muhammad Iqbal berkata, polis turut menjalankan semakan termasuk melakukan pemeriksaan rakaman kamera lita tertutup CCTV dan sebagainya. Sebelum ini, tular di media sosial yang bekas pengacara program Money Matters itu ditemui di lokasi berbeza sekitar Shah Alam seperti Seksyen 3 dan Seksyen 9. Antara dakwaan dalam media sosial ialah seorang wanita mirip Zalina pernah dilihat mengunjungi sebuah restoran seolah-olah berada dalam keadaan tidak sihat dan menggigil ketakutan. Satu lagi dakwaan tular ialah kelibat wanita seperti Zalina pernah dilihat di sekitar kawasan sebuah restoran makanan segera dengan membawa beg makanan dan beg pakaian selain memakai kasut sukan dan hanya berjalan kaki serta berkeadaan sangat kurus. Bagaimanapun, semakan polis mendapati kesemua wanita itu adalah gelandangan yang sama. Sekitar 250 mahasiswa dan wakil parti politik menyertai himpunan membantah kenaikan harga barang di Jalan Tuanku Abdul Rahman di Ibu Negara hari ini. Himpunan #turun yang bermula jam 2 petang di hadapan pusat membeli belah Sogo menuju ke Dataran Merdeka itu bagaimanapun dihalang oleh pihak polis. Susulan itu, peserta terpaksa membatalkan perarakan dan hanya dibenarkan berdemonstrasi di hadapan pusat membeli belah berkenaan. Antara mereka yang mengambil bahagian termasuk ahli Jawatankuasa Turun, Amir Adhadi, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Adam Adli dan Wakil Gerakan Mahasiswa Alif Naif. Jurucakap kumpulan itu, Presiden Kesatuan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Alif Naif sebelum ini menyenaraikan 5 tuntutan terhadap kerajaan, antaranya memotong gaji menteri dan timbalannya serta menyediakan bantuan tambahan kepada rakyat. Desakan lain termasuk pemberian subsidi yang berterusan, kawalan harga makanan yang dijual di universiti dan penyelesaian kepada isu jaminan makanan negara. Tinjauan Malaysia Gazette mendapati kesemua peserta mula bersurai jam 3 petang selepas puluhan anggota polis Diraja Malaysia PDRM mengawal ketat kawasan itu. Pembangunan Hospital Al-Sultan Abdullah Universiti Teknologi Mara UiTM yang beroperasi pada 5 April tahun lepas dijangka berupaya meningkatkan mutu penjagaan kesihatan di negara ini. Menteri Pengajian Tinggi Dato' Dr. Noraini Ahmad berkata, pembangunannya akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan selain meningkatkan ekonomi negara. Pembinaan Hospital Al-Sultan Abdullah ini adalah bertepatan dengan fokus strategi Kementerian Pengajian Tinggi dalam memacu kesejahteraan komuniti yang menekankan keperluan supaya universiti-universiti awam menggiatkan sumbangan beyond academic kepada komuniti. Saya juga percaya pembangunan hospital ini akan mewujudkan lagi peluang pekerjaan yang dapat membantu memberikan limpahan ekonomi dan menjana pendapatan rakyat demi meningkatkan taraf hidup mereka. Hari ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemar duli untuk merasmikan hospital berkenaan. Bangunan 10 tingkat yang dilengkapi dengan 400 katil, 98 klinik pakar, 17 dewan bedah, 17 ward dan 16 kerusi dialisis itu turut dilengkapi bangunan penginapan untuk pelatih serta jururawat. Tindakan pantas seorang penghantar pizza di Lafayette, Indiana, Amerika Syarikat berjaya menyelamat 5 kanak-kanak dan remaja yang terperangkap dalam kebakaran di sebuah rumah. Nicholas Bostic kini dianggap sebagai wira kerana sanggup bergadai nyawa meredah api yang marak 2 kali semata-mata untuk membawa keluar mangsa. Aksi cemas beliau dalam kejadian 11 Julai lalu berjaya dirakam dan kemudian menjadi tular di seluruh dunia. Selepas membawa 4 orang mangsa yang terperangkap, Bostic mendapati
Seorang lagi kanak-kanak berusia 6 tahun berada dalam rumah. Dalam keadaan api tengah besar, dia meredah masuk dan kemudian mengepit mangsa. Menyedari tiada laluan keluar, dia bertindak merempuh tingkap untuk menyelamat nyawa. Dalam usaha itu, Bostik hanya mengalami cedera ringan di lengan. Dalam temu ramah dengan ABC News, dia berkata, jika kejadian seperti itu berulang, dia akan melakukan perbuatan yang sama. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette bagi mengikuti pelbagai berita terkini melalui platform media sosial di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Khalis Kadir, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.